Pada 25 Ogos, satu laporan polis telah pun dibuat oleh penyanyi Andi Bernadette bertempat di Ibu Pejabat Polis Daerah Sepang. Difahamkan laporan ini dibuat kerana berlakunya kes pecah amanah yang dilakukan oleh rakan baiknya yang dikenali sejak daripada tahun 2019 dan mengakibatkan Andi kerugian hampir RM70,000. Benarkah dakwaan itu? Kita tanya dengan Andi. Jom. Saya buat laporan ni untuk keselamatan saya satu. Kedua, untuk warning kepada orang-orang dalam industri since kawan baik saya. Dan ini untuk warning-warning jugalah kepada rakan-rakan artis yang lain. Jangan kena nasib yang sama macam saya lah. Bila Andi menyedari yang Andi ditipu macam ni? Sebab katanya Andi kerugian hampir RM70,000. Dia dah curi duit saya tu start daripada bulan 4. Duit production saya, which is duit saya berlakon yang saya berlakon siang sampai dah perlu macam apa tu. Duit saya berlakon tu tak dapat. Since kita tengah pandemik lagi sekarang macam ni, dia affect saya punya family. Sebab saya ada mak ayah, saya ada adik-beradik, adik-adik saya yang masih sekolah, saya semua tu tanggungan saya. Jadi saya sebagai mata pencarian lah dalam family lah. So bila dia buat benda macam ni, saya tak boleh nak cakap apa lagi lah. Jadi difahamkan yang individu terbabit adalah merupakan rakan baik Andi sendiri. Ada tak Andi berjumpa dengan dia? Saya ada berjumpa dengan dia pada 15 hari bulan 8 pada hari Ahad. Saya datang bagus-bagus dengan dia, bersemuka dengan dia. Saya tak ada pukul, tak ada nak tumbuk, nak apa. Sebab saya bukan orang macam tu. Sebab saya nak penjelasan daripada mulut dia sendiri. Tapi apa yang dia buat, dia duduk, dia isap vape, dia main telefon. Saya kesal kat situ lah. Kita datang nak selesaikan masalah, kau buat aku jadi macam bodoh lah, orang cakap macam tu lah. Di peringkat ni kita di IPD Sepang memberi keterangan. Bukti-bukti yang berkaitan telah pun kita serahkan. Cuma ada beberapa perkara lah yang ingin difinaliskan oleh pihak polis, pegawai penyiasat sebelum tindakan selanjutnya akan diambil lah. Bila Andi menyedari perkara ini berlaku? 31 hari bulan 7 masa tu lah, pukul 6.30 petang saya dah contact klien, everything semua. Dekat situ baru saya tahu lah kerja dia ni dah lama dah pun dia buat. So bila dah jadi macam ni, dia pun macam tak bagi feedback yang baik pada Andi. Maksudnya memang jalan penyelesaian dia memang tindakan undang akan diambil lah. Memang takkan ada lagi sembang tepi ke ataupun mungkin pembicaraan di luar ke, memang tak ada langsung Tak ada, sebab saya dah bagi dia peluang. Saya dah bagi dia masa dalam sebulan untuk jelaskan apa yang dia dah ambil, apa yang dia dah curi. Tapi apa yang dia buat dekat saya, dia pergi bercerita buruk-buruk saya. Dia pergi bercerita jaja cerita sini, cerita sana, fitnah yang saya ni macam tu. Sampai orang yang tak tahu pun boleh tahu tanya benda ni dekat saya. Tapi saya masih berdiam lagi. Tapi bila kau dah kacau periuk nasi aku, tak boleh lah. Teruk sangat kau buat aku ni. Macam aku pula yang salah, kau pula nak play victim kat situ. Tapi ini apa yang berlaku dekat saya. Kita orang tak boleh nak syuting, kita orang tak boleh nak menyanyi apatah lagi. Jadi bila kita dapat duit tu, sepatutnya macam saya, memang saya akan simpan. Okey, ni duit ni kita akan pakai untuk sustain dalam hidup. Dah penat lah, aku dah penat sangat. Aku dah jadi macam hampa. Sebab ni kawan yang aku bawa pergi bersama berdua, 2 kali pergi umrah. Aku cakap dekat depan Kaabah Tok sujud, dekat di situ aku minta dekat Allah, aku cakap jauhilah aku daripada orang-orang yang nak aniaya aku dan tunjukkanlah aku kebenaran. Rupanya kat sebelah aku je. Tak payah pergi jauh-jauh. Dengan laporan ni, apa yang Andi harapkan? Adakah dengan pembayaran balik ke, ataupun mungkin maruah Andi yang mungkin sikit sebanyak dah terjejas kan? Kita akan teruskan dengan ambil tindakan undang-undang dan biar polis urus macam mana. Harapkan pegar-pegar makan padi penyanyi Andi Bernadette tampil wangi selepas mendakwa dirinya ditipu oleh seorang rakan baik yang juga pembantu peribadi. Dakwa Andi, dia mengalami kerugian yang saya ni macam tu, saya ni macam ni. Sudahnya dia pergi songlap duit saya. So far sekarang yang duit betul-betul hilang dekat saya adalah dekat RM70,000. Duit saya bekerja tahun ni, saya tak merasa langsung lagi duit tu. Duit hasil saya berlakon, duit hasil saya kerja dengan company baju. So dia count semua. Dia memanipulasi WhatsApp saya dan hantar pergi ke klien saya semua. Dan klien pun percaya untuk transfer duit tu pergi ke akaun dia. Saya dah rasa job saya daripada awal tahun duit tak masuk-masuk. Dia duk cakap resit hilang, klien tak bayar lagi. Walhal klien dah bayar. Rupanya dia dah makan dah benda tu lah. Dia rakan kongsi tidak. Fungsi dia rakan baik saya. Kalau secara verbalnya kita boleh dikatakan macam tu, tapi kita orang tak ada black and white. Jadi saya still dengan statement saya sebagai rakan baik dan tolong mengurus kerjaya saya. Saya percaya dekat dia. Saya baru kenal dia
dalam tempoh 2 tahun lebih, dan masa tu pun dia ada dekat dalam industri, dan sekarang ni dia di dalam industri sekarang ni. Jadi tujuan saya buat report polis ni, saya nak warning dekat orang-orang luar sana yang mana bekerja dengan dia dan sedang bekerja dengan dia, hati-hati dengan orang ni. And then kepada rakan-rakan artis juga yang lain, kalau siapa-siapa yang dah terkena dengan dia ni tapi tak tampil untuk buat report polis macam mana saya buat hari ni, pergilah. Kalau awak tanya saya serabut dah. Sebab kita tengah pandemik sekarang ni, saya ada tanggungan keluarga. Mak ayah saya, adik-adik saya sekolah semua saya tanggung. Jadi bila dia buat benda ni, dia affect mak bapak saya. Sebab diorang mengharapkan saya. Saya dah bersemuka dengan dia, tapi apa yang dia buat? Dia main telefon depan saya. Dia buat endah tak endah. Saya tak ada datang nak pukul pun apa. Saya dah bagi dia masa dekat sebulan. Dia buat bodoh. Bukti pun ada kan? Bukti semua ada. Sebab tu saya berani hari ni untuk tampil. Saya ada bagi dia amaran dan dia pun tahu benda ni kot. Saya rasa dia tahu benda ni. Mungkin daripada scene semalam lagi, kita semua, korang semua dapat invitation tu. Mungkin dia tahu sebab dia pun ada juga rakan-rakan dalam golongan media ni. Saya jumpa dia pada 15 bulan 8, Ahad lepas. Saya dah bersemuka, saya dah bagi muka, saya dah cakap bagus. Saya datang jumpa dia, tak ada pukul, tak ada apa. Tapi bila saya kata kita cerita sini, habis dekat sini, dia pergi bercerita dekat semua circle saya, production. Itu yang saya rasa macam, apa kau buat ni? Dia memburukkan lagi reputasi saya. Apa kau buat ni? Saya suspect daripada bulan 6. Sebab bulan 5 tu raya, betul? Dia kata tak masuk lagi bulan 6. Pelik sangat dah ni. Selama sebulan saya kejar setiap hari. Oh, branch tutup, IC hilang, receipt tak tahu mana. Oh, diorang tak cash out lagi. Tapi pada bulan 7 saya still kejar lagi. Tiap-tiap hari tanya. Dia layan macam tak layan je. Kadang tak reply apa semua. Dan 31 Julai tu saya sendiri kuatkan hati, saya contact terus direct klien. Dan bila saya check dekat klien tanya, klien dah pindah duit tu awal dan sebelum raya lagi. Semua dah clear. Masa 31 Julai tu pada pukul 6.30 petang tu saya call dia. Saya tanya, kalau betul kau ambil duit ni, bagi tahu aku, jangan buat aku macam orang bodoh. Aku dah penat tanya sampai aku tanya label aku. Masa tu tanya dia dekat label, kenapa duit ni tak release dekat label? Label tanya kena ada payment of proof. Saya selama saya dengan Warner Music Malaysia tak pernah lagi Warner tanya saya payment of proof. Dekat situ saya dah pelik, saya tanya dia dulu. Lepas tu saya call klien bagi saya bukti. Saya still cakap elok dekat dia. Cakap dekat aku betul-betul ni. Mana ada kau ambil duit kau? Kau ni tak baik tuduh-tuduh. Mana ada kau ambil? Dia cakap macam tu. Masuk ke akaun personal dia. Benda ni saya tak tahu. Without saya punya permission untuk suruh masukkan akaun tak dia. Benda tu dia manipulasikan. Saya pun memang tak pernah bagi arahan kau ambil duit tu untuk dia lah. Saya serabut dah. Kalau tanya saya tak ada posting, tak ada apa. Sebab kita tengah pandemik sekarang. Kita mengharapkan duit kerja kita, titik peluh kita setiap hari, tiap malam balik pagi buta. Bila mak saya tanya duit, saya tak tahu nak cakap macam mana dekat mak saya lah. Saya bagi tahu kat mak saya duit dah hilang. Dia dah ambil dah duit saya semua. Saya sebenarnya kalau tengok, kalau tanya saya punya manager sendiri, Abang Nasir Rahman, saya memang tak ada berkawan dengan siapa-siapa sangat pun. Kerja saya pergi kerja, balik kerja, duduk rumah. Saya tak ada melepak-lepak, pergi bercuti bersama-sama tu semua tak ada. Tapi ini antara orang yang saya pergi Mekah 2 kali bersama-sama dengan dia. Sama-sama sujud dekat depan Kaabah tu. Kalau ada siapa yang baca saya masa tu dekat Mekah, saya ada cakap, jauhi aku daripada orang-orang yang aniaya aku ni. Dan tunjukkanlah aku kebenaran. Rupanya dekat sebelah aku je. Tak payah pergi jauh-jauh. Kenapa saya rapat dengan dia? Sebab dia banyak tolong saya dan bantu saya untuk mengurus dalam karier saya. Tapi benda tu bukan saya yang jom ikut pergi set. Dia yang offer diri dia. Dia yang offer. Dia yang datang pada saya. Dan dalam pada yang sama, saya dah buka jalan dia dekat industri. Kenalkan dia dengan orang-orang big player, label, bos saya dan orang-orang lain lah. Kalau ikut bahasa kita panggil dia as a PA lah. Kalau biasa orang kerja. Tapi kita bercakap as a verbal kan. Tapi dia yang offer that benda tu. Tapi kita tak ada black and white. Untuk hari ni, saya buat benda ni supaya rakan-rakan dalam industri kita tak tertipu dengan manusia ni lah. Itu je. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments.